ونظر وشرط صحة الصوم أيضا الإسلام والعقل والنقاء عن الحيض والنفاس في جميع النهار ويحرم صوم العيدين وأيام التشريق ويحرم صوم النصف الأخير من شعبان إلا لنذر أو قضاء أو كفارة أو ورد. فصل في شروط وجوب الصوم. وشرط وجوب صوم رمضان العقل والبلوغ والقدرة على الصوم. ويؤمر به الصبي إذا أطاق لسبع ويضرب على تركه لعشر ويجوز الفطر للمسافر سفرا طويلا مباحا وللمريض إذا خاف الضرر على نفسه وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما أو على ولد أو إنقاذ حيوان مشرف على الهلاك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن صحابة رسول الله أجمعين. رضي اللهم عن سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية أصحاب رسول الله أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا. رب فقهنا وفقه أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع القدر أنثى وذكر. اللهم رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقهوا أقوالنا. أحاط بالأنوار من كل الأجانب وهيبات مولانا عظيمنا علت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين آمين يا رب العالمين. قال وعن وصول عين إلى ما يسمى جوفا كباطن أذن أو إحليل من منفذ مفتوح فلا يضر وصول دهن بتشرب المسام ولا طعم الكحل بحلقه. Jadi sama juga di antara syarat sah puasa dengan makna perkara yang wajib yang mesti dilakukan dengan makna yang masuk bawahnya iaitulah rukun puasa, iaitulah menjaga diri dan menahan diri daripada masuknya an wusul ainin, sampainya ain. Ain ni makna jirim, benda. Walau wa in qallat, walaupun sedikit seperti biji lenga, simsimah. Maka terkeluar dengan kata ain iaitulah umpama al-hawa, iaitu angin. Tamam? Adapun ad-dukhan iaitu asap. Kalau dukhan dengan dukhan tumbak, asap mana asap okok, fahada yuftir. Maka ini membatalkan puasa kerana apa? Kerana Imam Muzayyadi rahimahullahu ta'ala fatwa pada permulaannya rokok tu tak batal puasa. Kemudian apabila dia telah melihat ada kesan apa? Kesan orang yang isap rokok, ada ain bil-busah, yashrab bil-busah. Ketika itu dia tarik balik fatwa, kemudian dia katakan rokok batal puasa. Adapun yang nak bahas hari ini, adapun asap bukhur masalan, asap bukhur. Pertama, asap bukhur itu adakah ada ain ataupun tidak? Maka Imamul Qalyubi mengatakan bukhar dukhanul la ainalah. Dia jenis asap yang tidak ada ain. Dan andai kata ada ain sekali pun, yang ada ain maksudnya apa? Kalau ada asap tu boleh lekat kesan di baju.
Tamam. Bila lekat kesan apa di baju. Fahada min sya'nihi al-qillah. Kama fi nihayati Zaid. Ghalibnya apa sedikit. Maka bila sedikit dimaafkan. Beza dengan rokok. Rokok tidak apa dimaafkan. Maka itulah beza di antara asap rokok dan juga asap bukhur. Memang kita tak asap bukhur itu tidak ada ain. Kalau kita buah asap itu letak di baju tak melekat. Tak di mulut tak melekat. Tak ain tersebut. Ataupun apa dia? Kita kata bahawasanya ghalib bukhur itu sedikit. Jadi terkeluar dengan kata ain ialah apa? Umpama angin dan juga bukhur. Asap kebakaran. Ada ain kan? Takkan syak nukillah. Allah alam. Tengok balik. Cari ya. Asap apa? Asap kebakaran. Asap kebakaran lagi kuat. Asap api. Ila ma yusamma jaufan. Kepada barang yusamma jaufan. Kepada barang yang dinamakan sebagai rongga. Maka dengan ibarat kita disebut sebagai rongga yang terbuka. Tamam. Adapun dengan rongga yang tidak terbuka. Dengan rongga dia yang tidak terbuka, maka tidak membatalkan puasa. Cucuk masalah. Cucuk apa? Cucuk apa? Allah SWT akan anggota yang tidak terbuka, cucuk tangan. Cucuk di mana lagi sini? Cucuk di kaki. Maka jawapannya tidak membatalkan puasa. Kerana bukan rongga yang terbuka. Allah SWT. Masalah al-ibrah. Jarum. Masalah jarum ni adakah membatalkan puasa ataupun tidak? Ada 3 pendapat. Yang disebutlah at-taqratus sadidah. Ada qaul kata batal mutlaqan. Ada yang kata tidak batal mutlaqan. Ada yang mengatakan tafsil. Iaitulah dia. Adakah yang dicucuk itu mengenyangkan ataupun tidak? Kalau cucuk itu dapat mengenyangkan seorang, maka hilanglah maslahat puasa. Dan juga maqasid puasa. Kerana puasa tujuannya untuk melaparkan dan mendahagakan. Maka masalah jarum ni, kalau ikut Syekhuna Al-Allamah Abu Su'ud Al-Judhi mengatakan bahawa saya ikut kaedah mazhab, tidak batal mutlaqan. Kalau hampa nak bahas keluar mazhab Syafi'i, tak ada masalah. Tapi ikut daripada muqarrar mazhab al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu min nususil ashabi wal mutaakhirin, bahawasanya cucuk itu lain daripada dia rongga yang terbuka, maka tidak membatalkan puasa mutlaqan. Mutlaqan tidak membatalkan puasa. Syekh sebut sama. Jadi cucuk jarum bukan daripada rongga terbuka, ikut kaedah mazhab disebut oleh Syekhuna Al-Allamah Syajudi, bahawasanya tidak membatalkan puasa mutlaqan. Ada yang dia kata bahawasanya Syekh sebut, anda tanya Syekh sebut kata ada pun hari ini orang kata kalau buat masuk air dalam tubuh, buat masuk air dalam tubuh, bukan daripada rongga terbuka, dapat mengenyangkan pesakit, dapat menghilangkan dahaga pesakit. Syekh kata hatta ikut muqarrar mazhab nususul ashab
bahawasanya dia tidak membatalkan apa? Tidak membatalkan puasa. Bahkan puak-puak yang mengatakan batal puasa kerana melihat kepada maqasid dan maslahah puasa. Maqasid dan juga maslahah puasa. Bas. Tamam? Ada huwa al-mas'alah. Tetapi bahagian ulama di antaranya Al-Habib Muhammad Asy-Syatiri dalam syarh Liyaqutin Nafis. Kadzalika al-Allama Syekh Masyayikhina Al-Habib Salim bin Abdullah bin Umar Asy-Syatiri radhiyallahu taala anhum ajma'in. Mereka mendakwa bahawasanya apabila cucuk tersebut dapat mengenyangkan, wa tufattir bil ijma'. Kalau cucuk tersebut dapat mengenyangkan walaupun bukan daripada rongga terbuka, maka membatalkan puasa bil ijma'. Ijma' ulama. Tapi di antara ulama yang ra' mereka min tari nafsu. Syekh Ba'udan hidahullah taala mengatakan la, hatta berlaku khilaf hatta pada dia, pada cucukan yang mengenyangkan. Fa ala kulli hal al-mas'alatu khilafiyah. Maka masalah cucuk ni bukan daripada rongga terbuka, zahirul madhab bahawasanya tidak membatalkan puasa mutlaqan. Minta maaf ni. Bukan daripada rongga terbuka. Mu'tamadul madhab tidak muqarrar madhab. Zahirul madhab tidak membatalkan puasa mutlaqan. Mana? Ini sama ada apa mengenyangkan ataupun tidak. Sebenda apa? Memang masuk lah. Cucuk untuk masuk ayak. Ayo, naam. Tamam. Tapi mungkin menjadi satu pegangan bagi orang yang membahaskan masalah ni, iaitulah nas mazhab 5 nas dalam kitab-kitab mazhab Imam Syafi'i. Apabila dicucuk tempat yang tidak berongga, kemudian terus benda tersebut lalu sampai masuk kepada tempat yang tempat pusingan seperti perut dan juga kepala, maka batal puasa. Nas kita. Kat sini tempat bahasan di antara ulama-ulama moden dan terkini. InsyaAllah, Mat. Ambil mustama'ilah. Dah ada khilaf. Khilaf di antara di antara ulama moden. Sebab masalah ni tak ada zaman dulu. Syekh Salim Bukair telah membuat sebuah risalah tentang berkenaan dengan cucuk ni. Dengan kitab Tawdihul Butlan. Masalah ni lalu dia buat beza di antara mengenyangkan dengan tidak mengenyangkan. Ulama tarim rak balik tulisan Syekh Salim Bukair. Wa ala kulli hal masalah ila ma yusamma jawfan, terkeluar dengan kata ma yusamma jawfan, ialah rongga-rongga yang perkara anggota-anggota yang tidak terbuka. Maka masuk sesuatu kepada anggota yang tidak terbuka, bukan rongga yang terbuka, la yufattirus shaim, tidak membatalkan puasa. InsyaAllah. Tanda. InsyaAllah. Muqarrar madhab. Muqarrar madhab yakni kalau ikut nas daripada zahir madhab bahawasanya tidak batal. Ala anna al-mas'alata khilafiyatun. Mas'alah khilafiyah, salata aqwal. Membatalkan mutlaqan, tidak membatalkan mutlaqan, dan juga apa dia? Tafsil, adakah benda dimasukkan itu dapat mengenyangkan ataupun tidak. InsyaAllah. Dan nak rasa baru ni sepakat kan, cucuk COVID punya vaksin tu dia bukan mengenyangkan, bahkan dia menyakitkan. Ala hal dia dikatakan sebagai antibody. Dia sebagai antibody. Hantar cucuk. Cucuk. Ada. Penuh jadi. Tak ada gerak lagi. Awal-awal tak mau ambil yok. Tapi dia lepas tu nak pergi jalan. Jadi anak pun ambil juga. InsyaAllah.
Tahu lah esok-esok tiba-tiba kan. Tiba-tiba 5G. Tak tahu. Tu Jimmy. Jimmy mik. Jimmy tak mik. Kan tu bahaya Jimmy tak mik ni. Dajjal keluar nanti payah. Macam mana Jimmy kalau Dajjal keluar? Tanya ambil betting ke tak? Jawab ke mau? InsyaAllah. Ada soalan? Baik. Misal Syekh radhiyallahu ta'ala anhu kabatini udhunin. Seperti batin telinga. Apa maksud batin telinga? Dalam telinga. Manakah bermula had dhabit apa? Batin telinga. Lubang. Yalah lubang tak dhabit. Ya ni masalan. Jali selai kuku. Ya ni masalan syuf. Siapa kata itu? Anak apa lah. Sungguh lah baba oyak. Baba oyak tu. Ha? Baba ada baba oyak ah. Adalah dengar. Tu dalam tu. Ya Allah ya habibi syuf al-mas'alah. Batin bagi hidung apa dia? Sami haddal khayshu. Maka korek lagu ni, korek luar-luar ni, tidak apa? Membatalkan puasa. Yang batalkan puasa umpama ambil ketembat, cucuk. Anda biasa buat perubatan sedung tu. Sakit. Allah sakit. Tak. Dekat lubang hidung kita ada lubang lah ni. Telah kekal tu. Fuk. Macam tu. Ketembat. Dia ambil ketembat tu dia cucuk ayak dia tu. Cucuk. Pak. Aywa sahih. Tu batal puasa. Betul betul. Faham? Apa hanya kata disebabkan Darurah. Masya-Allah. Yang cucuk COVID baru ni memang batal puasa. Sebab tu Ustaz seru gelak kata siapa je kata tak batal puasa. Cumanya ada qaul dalam mazhab lain. Qaul dalam mazhab lain, naam. Qaul dalam mazhab lain mengatakan tidak batal. Dah hatta Buya Yahya pun orang tanya soalan ni pun dia jawab dengan apa? Dengan qaul. Dia jelaskan mazhab hitam, kemudian dia jelaskan qaul. Kemudian orang boleh ikut qaul. Siapa yang nak warak, masya-Allah, hari tu dia imsak, kemudian hari dia ganti. Dapat orang yang puasa ni tak tahu cukup ke tak. Faham tak? Rainbow kan. Insya-Allah sini yang tak ambil vaksin pula. Tidak sini. Insya-Allah Syekhana. Ma'ruf kalau hidung hadul khayshum. Baik, untuk had telinga apa dia? Syuf, kita ambil satu-satu. Mulut, tekak ni lah. Tak? Hidung, hadul khayshum. Kemaluan saya kita contoh. Taib, mata. Mata. Mata, mana had dia sini? Balik belakang ni. Jawapan lain. Rahman. Duk orang duk abang jangan jawab lagu tu. Naam. Man. Apa dia? Dia duk bangang lagi. Mata kenyang. Masuk mata kenyang ke tak? Orang duk abang kalau rongga terbuka ni tak kira kenyang tak kenyang. Wa in qallat walaupun mesti besar biji lenga. Tadi kita bahas dia rongga yang tak terbuka. Hak ni rongga terbuka masuk apa batas. Mata rongga ke terbuka ke tak? Indal Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu al-'ainu laysa munfatihan. Mata bukanlah anggota yang terbuka di sisi al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala. Maka bermasukkan ilmu tidak membatalkan puasa. Limaza? Li'annahu laysa munfatihan. Kerana mata bukanlah rongga yang terbuka.
Baik, untuk telinga. Untuk telinga pula. Mana dhabit untuk telinga? Sebahagian guru-guru, kata Tok Guru Anan kata apa? Ambil jari ni, celup itu. Hak tu lah had bawah hak zahir. Hak lebih tu hak batin. Masyi. Sebahagian guru Anan ngaji kata hak kita tengok tu lah hak zahir. Hak yang tak tengok tu hak batin. Tamam? Wa fil haqiqah. Ana dah cerita dah dulu. Berkenaan dengan hak telinga. Siapa ingat? Jim? Jadi kalau cucuk lagu ni kan, batin apa tau? Siapa ingat? Cimi. Cimi nak kata tempat. Cimi korek telinga. Belum tau. Batin tak? Cimi kita batin. Aman? Silakan. Ingat. Al-Allamah Al-Habib Hasan Al-Syatiri rahimahullahu ta'ala menyebutkan saqata min kutubil mutaakhirin kalimatu qahf. Gugur daripada kitab mutaakhirin satu kalimah yang disebut dalam kitab mutaqaddimin kalimatu qahf. Qahfil udhun. Qahfil udhun dengan maksud lapisan terakhir telinga. Wa hadha madhkur fi ba'd al-hawashi. Hawashi menyebutkan, Hasyiatul Gamal menyebutkan masalah ni. Itu ma wara' al-muntabiq. Iaitulah batin udhun. Batin bagi telinga ni apa dia? Disebut sebagai qahf. Qahfil udhun. Qahfil udhun dengan maksud lapisan yang terakhir daripada telinga. Kerana telinga kita ni, dia ada 3 lapisan. Iaitulah dia ad-dakhili al-kharijiyah, kemudian al-wusta dan ad-dakhiliyah. Ni telinga kita, Mat. Ni telinga, Mat. Ni otak, Mat. Ad-dimag. Dimag yang ni kepala otak. Kita punya telinga nak sampai otak, dia ada apa 3 lapisan. 3 stesen. Orang Arab panggil apa? Dalam bahasa perubatan orang Arab, dia namakan yang pertama sebagai al-kharijiyah. Yang tengah ni al-wusta, yang dalam ni dakhili. Yang luaran, yang tengah, yang dalaman. Bahasa mudah lah. Dan kata ulama' perubatan moden, walikullin babun masdud. Dan bagi tiap-tiap lapisan itu bahawa pintu yang tertutup. Bermaksud kalau kita masuk ke ayat, dia takkan lepas masuk alam. Babun masdud. Maka cara untuk kita nak bagi batal puasa melalui jalan kot telinga ialah kita tebuk lubang tengah ni. Dan lubang tengah ni. Maka murad qahfil udhun. Qahfil udhun tu apa dia? Ialah lapisan yang ni. Lapisan yang dalam. Dan bukan dia. Sebab tu dalam kitab-kitab sebut bahawa tidak disyaratkan sampai kepada otak. Setengah ulama ibarat apa? Ila dimag, kepada otak. La. Bahkan bukan apa ila dimag. Bahkan madai dia ila qahf. Qahf sini. Lapisan yang terakhir. Yang mana sebelum daripada otak. Maka sebab itulah atas takrir ini, cucuk telinga dengan kata mbak tidak batal puasa. Kerana dia sebenarnya hanyalah bermain di kawasan ni saja. Wahuwa dah kalam. Sebab itulah kalau kita tengok, baca gambar. Bagaimana ulama moden, iaitulah daripada geng-geng perubatan, telah mensabitkan
Wa qad athbata at-tibbul hadis, dan telah mensabitlah oleh perubatan terkini dan moden, anna lil aini manfadhan maftuhan lil gaus, bahwasanya mata itu adalah rongga yang terbuka yang boleh sampai kepada al-jauf, ini pada rongga dalam. Wa anna atau wa allaysa lil udhuni manfadhan maftuha, dan tidak ada bagi telinga apa rongga yang terbuka. Telinga tak ada rongga terbuka. Al-tibbul hadis. Bi al-bahth la yaruddul maqul. Bukan dengan makna ni bahawa kita akan kata pula masuk telinga lantak batal. Tak. Al-fiqhu kama kan. Ikhlas umum yang kita bahas. Mari. Hada huwa al-bahth. Maka murad batin uzun ialah qahful uzun. وقال شيخ مشايخنا العلامة الحبيب حسن الشاطري رحمه الله سقط من كتب المتأخرين كلمة قحف. Gugur daripada kitab mutaakhirin. Yani kitab mutaakhirin ambil daripada kitab mutaqaddimin. Kitab mutaqaddimin sebut qahf. Kitab mutaakhirin, tamam, mereka nukil daripada mutaqaddimin, mereka jatuhkan kalimah qahf. Maka bila dia jatuhkan kalimah qahf, maka dia memberi waham kepada orang yang datang selepas mutaakhirin bahawasanya murad sematuk telinga batal mutlaqan. Dan muradnya qahf, iaitu ma wara' al-muntabiq, yani qabla ad-dimagh, sebelum daripada otak. Dan tidak boleh sampai sesuatu kepada al-qahf melainkan pada ditebuk lubang. Wa kama dzakarahu sayyidi wa maulaya al-faqih Taha Abdul Hamid. Kau gambar tu. Pilih gambar genggenang telinga. Naam. Tu yang mutamat. Orang bahas qahf. Ada nak tanya apa? Apa cari dalam kitab? Yang ibarat kata apa? Masuk jari ni untuk berdobit apa? Telinga dalam. Batin telinga. Ataupun batin telinga tu dobit dalam kitab dia, ialah apa dia? Benda yang tak nampak. Cari ibarat kitab, sembang. Ibarat kitab yang kata hak khaysyum ma'ruf. Yang sampai halqum ma'ruf. Telinga ni dia ialah apa? Ialah masuk jari. Dobit dia. Ada kitab kita sembang. Ada kitab kita tawakuf. Yang dua tadi tu bukan kitab lah. Mana? Oh, tu dobit menurut guru. Mana gendang. Bahasa ni apa dah ni? Aduh, tak ada bahasa mudah lagi. Semua bahasa daun telinga. Ha, tengok ni. Gendang telinga dalam. Last sekali je. Tengok ah, tengok ni, tengok. Kau nak mohong, memang mohong. Ni dia ada warna ni, saluran ni, hak luar ni. Kemudian dia ada warna hijau. Nama dia hijau ni, tak ada gambar ni je. Tak nampak. Tak nampak. Lepas tu hak dalam lagi barulah namanya gendang telinga. Lepas tu barulah rongga gendang. Gambar ni tak? Qahf. Qahafa. Lubang telinga, telinga luar. Gendang telinga. Kalau ikutkan gendang telinga ni kat mana? Dia kata telinga luar. Lepas tu lubang telinga. Kemudian gegendang telinga. Tengok ah. Tengok dia kata kenali 3 bahagian telinga dan fungsinya. Telinga terdiri daripada 3 bahagian. Yang utama iaitu bahagian luar,
tengah dan dalam. Tapi lama web pon ni. Hai doktor kot ni. Doktor ditinjau oleh Doktor Rizal Fadli. Iaitu dia kata telinga terdiri daripada 3 bahagian utama, iaitu bahagian luar, tengah dan dalam. Dengan peranan dan fungsi masing-masing. Dia kata bahagian luar bahagian ini terdiri dari pina ataupun daun telinga yang terlihat pada sisi kepala dan saluran telinga. Pina adalah bahagian yang ternampak daripada telinga, bahagian tersusun daripada tulang rawan yang keras yang tertutup oleh kulit. Pada umumnya, bahagian ini berfungsi pada mengumpulkan suara dari lingkungan sekitar dan mengarahkan masukan telinga. Bahagian tengah. Bahagian telinga tengah merupakan rongga yang berisi udara yang terletak antara bahagian luar dan dalam. Kalau ikut sini, gendang ni nombor 2. Sebab bahagian dalam berperan dalam mengubah getaran jadi syaraf yang dipahami oleh otak. Ada gambar weh. Kalau kulah ada tulisan ni. Pencari lah. Bahasa Melayu ada ni. Apa tulis dekat internet, lubang telinga ada 3 lapisan. Takkan separuh lapisan pertama. Apa dia? Betul. Allah alam. Cermat kot mungkin. Cermat kot mungkin. Cakap betul. Ustaz Zah dia sebut dia kata benda ni khilaf. Ustaz Zah kata benda ni ada khilaf. Ada yang kata sampai otak, ada yang kata sampai genang telinga. Satu lagi dia sebut 3 pendapat. Jadi kalau ikut kita kata sampai kepada otak ataupun genang telinga tak betul. Kalau genang telinga ni, kalau ikutkan zahirnya, dia mungkin emma berada di mana? Dia sekat jalan. Dia sekat jalan ni, genang telinga ni. Maksudnya dia mungkin dekat ni. Sini ataupun sini. Dia sekat jalan lah. Faham tak? Sama ada sini ataupun sini. Anda rasa kat sini rasa? Haa. Hak ni, anda rasa genang telinga dia kat sini. Hak ni nanti kena jumpa Profesor Nana. Anda suka rujuk kan dia dalam masalah ni. Kalau sampai sini. Masalah ni bergantung pada perubatan sebenarnya. Kalau sampai sini, tu genang telinga. Jadi kena lajak genang telinga. Sebab tu setengah ustaz-ustaz kata, dia kata sampai ke genang telinga. Mai sini dah. Ada yang kata ada apa dia? Nah, kata tak betul. Boleh kau masuk genang telinga. Cohak tu. Cohak tu. Tu yang kata telinga bengkok, genang telinga bengkok. Ada pun ayat masuk ni, dia masuk kat luar dia. Faham tak? Jadi bengang kat telinga. Bukan masuk sampai dalam. Dari dalam nak keluar ke mana? Faham Syekh? Sebab belakang genang telinga ni dia ada nama tulang martil. Masya Allah, hebat ciptaan Tuhan. Nampak tak sini? Ha? Oi, banyak lagi ni tulang banyak ni. Kaji tentang diri sendiri. Fanzur ila nafsika thumman taqi. Penamaan ya. Penamaan macam istilah lah. Pasal apa buat nama fa'il, maf'ul, lebih. Itulah. Depa ada ke ambil depa ada ambil ke? Depa banyak ke ambil pada kitab Imam Ghazali, kitab Ibn Arabi. Depa banyak gaji. Kitab Imam Ghazali. Kau lampu mat. Insya-Allah. Fahadha wal bahth
berkenaan dengan telinga. Bahkan yang lebih asyad daripada tersebut, bahawasanya Syekh Ahmad Al-Biq Hasani Syarihul yang mensyarahkan Al dia mengatakan jatuh daripada kalimah apa dia? La daripada apa? Daripada tambahnya kalimah la, tergugurnya kalimah la pada lil Imam Syafi'i. Anak Imam Syafi'i kata wa yuftiru syai' bi usuli syai' fil udhun. Imam Syafi'i mengatakan bahawa tidak batal sesampainya sesuatu ke dalam telinga. Tidak batal. Lalu Syekh Ahmad Hasani Bik kata apa dia? Gugur kalimah la. Tidak batal. Imam Syafi'i kata tak batal. Imam Syafi'i kata tak batal sampai masuk dalam telinga. Dia kata kalimah la tu gugur. Jadi batal sampai masuk dalam telinga. Maka muqarrar mazhab kalau ikut bahawa Syekh Ahmad Hasani Bik masuk sesuatu yang tinggal tak batal. Jadi ini sama dengan muafakat ini. Cuma kita tak taslim lah. Kerana apa? Kita kata mazhab Syafi'i bukan bergantung pada saja. Tamam? Tidak bergantung pada apa? Sahaja. Yang sebut misalnya Syekh Al-Habib Muhammad Al-Syatiri dalam Syarhul Yaqut. Wala nusallimu lahu hadzal kalam. Dan kita tak terima kalam ni. Mana mazhab bukanlah apa dia? Hak baranglah saja. Syarah sini. Setuju? Setuju tak? Kan tak setuju dengan ana. Tak setuju dengan ana, kau buat kifarat lagi. Faham tak? Kena setuju. Tak, kul jadi. Kul jadi. Naam. Tapi masalahnya kebanyakan syarah-syarah hilang. Ataupun semua. Syekh Ahmad Hasani Bik syarh ya syarh Walam kana min ulama'i Masr. Au ihlilin min manfadhin maftuh. Au ihlilin. Ataupun ihlil. Ihlil ni apa dia? Itu yang kita bahas dah. Kemaluan punya apa? Tempat laluan. Kencing. Tak ni apa? Ihlil. Itulah lubang tersebut. Tamam? Maka memasukkan ke dalam lapisan dalam air tersebut. Faham tak? Hak ni je lah. Ulama kata yang dhabit untuk ihlil ni dia yang kita nampak. Yang bergerak. Adapun kalau buka yang dalam tersebut walaupun sedikit, walaupun tidak melebihi hasyafah, batal apa? Batal puasa. Surah dia macam mana? Entah buka kemaluan tu, boyang. Wadih? Hak tu baru surah batal. ماشي يعني إحليل ما معنى إحليل يعني مخرج البول من الذكر مخرج البول tempat terbitnya apa dia tempat terbitnya apa kencing tamam ya Syekh maka tempat terbit apa kencing tersebut kalau kita masukkan air ke dalamnya walaupun sedikit dalam batin yang tak nampak ini ada nas walaupun tidak melebihi hasyafah. Maka pada sini batal puasa. Termasuk dalam kataan ihlil puting nenen. Puting nenen juga dipanggil ihlil. Tak kenal puting nenen? Puting nenen lah. Nenen mok. Itulah. Puting nenen ni kalau hantar kuasaan, dia pos situ. Takkan nak kena hurai kot. Nampak tak terbit ayak? Terbit ayak tu daripada rongga yang terbuka. Faham tak? Kecil tak kecil. Supaya kecil entah punya tu. Kemaluan. Nampak lubang tu. Macam mana? Masuk air. Nak kena try dulu. Baru boleh buat taswir. Laki ada. Kalau laki ada, naam. Kalau laki apa? Kain batu. Kain batu. Akhrajul laban min as-sadi. Zahirnya serupa. Lelaki tak apa. Ada lubang lah. Ayo lu. Lelaki mana lubang? Kalau ada lubang. Tak ada, mak tak ada. Faham tak? Tak ada. Dia tak sampai pada tahap kebesaran. Faham tak? InsyaAllah. Maka ihlil ni ada dua makna. Tempat keluar kencing dan juga tempat keluarnya susu. Makhrajul bauli minaz zakar. Makhrajul labani minaz sadi. Khalas? Sekali ada
daripada sudut bahasa. Daripada sudut bahasa, ihlil untuk apa? Apa? Makhrajul baul minadz zakar. Lelaki atau daripada zakar, kemaluan. Ada makhrajul laban minadz thadi. Tamam? Adapun untuk faraj sama juga. Tamam? Faraj dan juga berdubur. Sebab itulah dalam kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i selalu pesan mimma yanbaghil ihtiraz halatal istinja nihayatiz zin wa ghairu. Daripada barang yang kena ambil perhati tilik ketika mana istinja. Tamam Syimi? Andai kata dia memasukkan ni walaupun secebis jari ke dalam lubang duburnya, yakni masuk dalam lubang dubur tempat yang tak wajib basuh, aftarah, maka batal puasa. Kenal tak Syimi lubang dubur? Alhamdulillah. Lubang dubur Syimi, kalau nak Syimi nak perhati tilik, cara dia mudah. Macam mana nak tengok lubang dubur sendiri? Takkan nak suruh mat tu tengok. Cara dia macam mana Syimi? Ialah mengambil cermin yang panjang, kemudian duduk atas cermin tersebut. Jangan duduk betul, duduk cangkung. Tengok. Nampaklah wajah dubur sendiri. Ambil gambar. Ha? Aywa, sahih. Tak. Ambil dia tak nampak real. Dia nak kena real lagi baru tengok, baru boleh buat tafsil. Tamam Syimi? Yang bila kita cangkung, yang zahir itulah dipanggil sebagai apa dia? Sebagai apa? Zahir dubur. Zahir daripada dubur. Masih? Maka sebab itulah bila kita basuh apa dia? Basuh kemaluan kita ketika apa qada hajat besar. Faham tak? Tak payah apa dia? Ni yang dubur. Begitu. Ha tak? Bahkan dengar sebahagian guru sebut apa? Mewarisi buasi buat lagu tu. Ha tak? Basuh lagu tu lah. Ha tak? Siapa ajak kata gosok lagu tu? Ha? Ada take nam. Ustaz, ada take nam. Ustaz, ma'ruf. Asalnya bagaimana begini? Masih? Yang tak pergi gosok dalam tu apa? Waswah. Ha, ni muskilah waswah. Dia bukan waswah. Dia rasa tak puas. Ustaz, tengok Ustaz. Tu minta ngarang. Ilmu. Belajar roh nak tahu lebih. Mau tengok gitu. Mau tengok. Dengar pen ni. Mai, yang nak belajar. Mau tengok gitu. Dia mau tunggu dulu. Balas. Ni. Azan. Okey. Bak kata be ramah dah gambar. Pagi esoknya. Kau apa? Lapel lebih-lebih gitu. 8. Pukul mil eh. Dekat-dekat pukul mil eh. Ha. Ada kelas lagi. 9 lebih sikit eh. Ha? 9 lebih sikit. Ayah nak gawak ayah. Ha. Nanti kalau dah siap call ana. Mana? Dah siap call ana dah. Siap. Siap apa? Dah nak pergi call ana dah. Ana dah kelas nak minta uzur. Oh. Ya tak.
InsyaAllah, taib. Macam mana sebut bahawasanya wa mimma yang bagi al-ihtirazu halat al-istinja. Apabila kita beristinja, kita ada benda yang kita kena berjaga-jaga. Tamam? Iaitulah memasukkan tangan kita ke dalam tempat yang tidak diwajibkan basuh. Tamam? Maka ini membatalkan puasa. InsyaAllah. Dan begitu juga tafasil al-fuqaha al-agibah. Tafsir fuqaha yang sangat ajib. Iaitu apabila telah meneran seseorang akan tahid kemudian masuk semula. InsyaAllah. Fihi tafsilun ajibun gharib. Sampai Al-Allamah Al-Habib Salim Al-Shatri rahimahullah ta'ala bila mengajarkan masalah ni. Dekat universiti dia kata apa? Wa hunaka tafsilun nastahi an nadhkurah. Dan di sana ada perincian fuqaha tahid tubik masuk semula. Tamam, yang kami malu nak sebut. Innahu tafsilun ajibun gharib. InsyaAllah. Tamam? Taib. Ala kulli hal. Maka apabila kita basuh istinja, kita basuh kemaluan, dan kita tak dituntut melainkan zahir. Cara dia bahawa kita duduk cangkul, maka akan zahir. Hak tu yang zahir tu kita basuh. Orang perempuan pun sama juga. Orang perempuan sama juga. Kemaluan hadapan itu, jangan ambil air tembok masuk dalam. Basuh yang zahir aja. Dia pergi ambil air tembok lagu tu. Vruf. Kan? Air kita tembok lagu tu. Frum masuk dalam. Batal puasa cik bang. Cik adik. Faham tak? Sungguh lah bukan nak mahu. Tok guru mana kata bahawa jaga, batal puasa. Faham tak? Duk minta tembok ayak, faham tak? Tembok ayak main masuk apa? Masuk ke dalam. Faham tak Jimmy? Boleh bayang tak? Tak nampak bayang. Masuk tu kira batal puasa. Sama juga dengan kemaluan. Jangan risau. Kalau kita basuh kemaluan kita duduk cangkung, ayak tak masuk dalam. Melainkan kita yang tembok masuk dalam. Hatta sebahagian guru tasbih dia. Dia kata bagaimana nak masuk dalam? Iaitu kita rendam dalam kolah. Lepas tu kita kentut. Terbuka masuk ayak tu. Faham tak? Ala kulliha kalau kita buat. Sebab tu kata Sayyidi Syekh Taha Abdul Hamid. Masalah ni tak perlu tafsirkan pada orang awam. Liannahu yurithu syak. Anda dia mewarisi syak. Sampai lagi teruk pun ada bisa dengar. Anda kata siapa yang berak pada waktu pagi. Buang qada hajat pada waktu pagi Ramadan ataupun petang Ramadan. Maka puasanya tidak sah. Ya Allah, ya Allah. Kerana apa? Dia kena basuh. Bila dia basuh, kemudian dia jadi apa? Hak zahir. Kemudian bila dia berdiri, dia akan tertutup. Maka masuk dalam jadi haddul batin. Maka batal puasa dia. Kena qada. Isyhadul kalam ya Syekh. Ini macam syadid pula. Faham tak? Tak boleh nak berak lagu tu. Siang. Tahan. Ada apa? Ataupun lagu tu berak aja. Lepas tu duduk cangkung lagu tu. Sampai kering. Tak payah basuh tu lagi. Pakai apa? Pakai batu. Pakai tisu. Ma hadzal kalam ya Syekh. Hadza sababuhu al-waswasah fi dinillah. Walibtida' bima lam yaji bihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan melakukan bid'ah yang tidak pernah datang olehnya dengannya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masih Syekh. Ada bid'ah. Faham tak? Fa'ala kulli hal jangan bahas sampai detail sangat. Nak bahas pasal tahid tu tubik naik atas mula. Ada tafsir. Faham tak? Orang awam sekali nak terang, dia fikir. Kenapa? Siapa dia call? Ada orang call? Tamam? Sampai orang nak fikir. Sampai ada guru buat tafsir yang ajibun gharib. Tahid nak keluar tu tengok tu cirit ataupun tidak.
Syirik itu dia Masya Allah. Bila iskal. Brum. Adapun yang kerah, maka yahtaj ila tumakninah. Perlu buat tumakninah. Relax lu. Letih nak teran. Teran lagi. Oh. Fruk naik tahlik. Tak. Batal pun dah. Tamam ni Syekh? Batal apa tu? Atas tadi. Naik tahlik batal tau. Tu je nak. Tu macam tu. Nampak ke tak? Ni yang bagi tik tu nampak kerah kan? Dia tik jadi cerit sikit. Ha? Betul nak kata, kalau kita faham dalam detail ni, yurithu syak. Mendatangkan syak wal waswasah. Tamam ya Syekh? Fa'ala kulli hal. Apabila masalah tu basuh kemaluan tu, basuh kemaluan belakang, tamam, macam soalan Fatu tadi. Kalau tiba-tiba ada kemaluan, ada tahik-tahik yang melekat, pertama sekali tak wajib basuh. Tetapi apabila melekat di tepi tahik tersebut dan tak dapat nak mengeluarkan dia melainkan dengan memasukkan jari, maka ketika itu dimaafkan. Tak batal puasa. Ibarat dah. Tak wajib masuk. Memang tak. Ha? Bisa abang. Abang. Awak nak haram pun. Dia ganggu orang. Masuk. Tek tu bau. Masuk tak masuk. Jenti tu. Bisa mi orang lah. Wow. Mari dah waswas tu. Nampak? Tak wajib basuh. Kau wajib basuh dah tak? Apa dia? Tak wajib. Tengok kat sini. Wahadha, dan bermula ini. Batal puasa memasukkan dia hujung jari dalam bawah, dalam dubur. Malam yatawaqqaf, selagi mana tidak terhenti khuruju nahwil kharij. Keluar najis tersebut. Terhenti atas idqali usba'ihi fi duburih. Tamam? Memasukkan apa? Nak keluarkan tu nak kena apa? Kena masukkan, nak keluarkan apa? Kena masukkan jari. Dalam dubur. Wa illa adkhalahu wa la yuftir. Kalau tidak, apa dia? Kayak ni perlu kepada apa? Terhenti atas masukkan jari ke dalam halud dubur, maka adkhalahu wa la yuftir. Mesti dia masukkan dia wa la yuftir dan tidak membatalkan akan puasa. Boleh. Tapi ada satu lagi. At-tayyat. At-tayyat ni kemutan-kemutan. Kemutan-kemutan yang dekat zahir tak? Kemutan tak? Ni kan? Kat dalam. Dalam kemut dia tak dah. Tayyat yang kemut dia luar tak? Kalau tek keras, kemuk dia atau akan naik nanti. Ha? Kalau tek keras, Ha? kalau kemuk dia akan naik sikit nanti. Tu naik ke tubik? Dia tu kena Hmm. Kalau kemuk setengah dia punya tu, lepas putih tu, dan yang tak putih dia akan naik balik. Sebab tu hak tu kan nak kata. Aduh, batal. Hak tu yang kata apa? Apabila itu kita nak keluarkan apa dia? Khuruj nahwil kharij. Kemaluan tersebut, kemaluan. Nak keluarkan tahik tersebut kita perlu pada masukkan jari, betul tak? Ketika itu apabila kita berhajat, adkhalahu wa la yuftir. Memasukkan akan dia dan tidak membatalkan akan puasa. Sebab dia terhenti nak kena masukkan jari. InsyaAllah. Mandi wajib. Ha? Mandi wajib. Mesti nak diwajib pula. Contoh kalau mandi wajib kan kena masuk. Dah, dia cuma cangkung tu dia basuh secara zahir. Dia bilang kan Naam, basuh secara zahir. Ha? kena masuk duit tu. Basuh zahir tak perlu masukkan jari. Tak okey, tak kan macam dia kemuk. Terus gini. Dia duduk kan wajib masuk kat luar tu je kan. Ha? Dia makan kan, dia kemuk. Kenapa nak dimaafkan? Sembuk ayat masuk alam. Sengaja batal puasa. Sengaja apa? Dengan sengaja membatalkan puasa. Adapun kalau tidak sengaja, naam, dimaafkan. Sebab dia mandi yang dituntut. Faham? Sengaja tak batal. Sebab tu dia, hadza la yaslu illa bil fiqh. Tidak akan elok melainkan dengan fiqh. Sahabat, ambil juru terang, kita duduk cangkung, kemudian apa? Setengah ibarat apa? Macam tu. Apa dia? Ni apa? Buka kan apa dia? Infitah apa dia?
apa nama cahaya tentang lubang dubur ni. Lalu baru kita basuh yang zahir sahaja. Bas. Tak perlu kita tembak air masuk dalam tu. Tu dah kata dia mendatangkan syak dan waswas. Hantar balik lagi masuk tandas DB2. Tercangkung. Betul basuh macam itu. Hak zahir bas. Tak perlu korek-korek. Tak perlu buat tembak air masuk dalam tu. Ni ada setengah orang tembak lagu tu masuk dalam. Ada waswas je. Kan ada orang lagu tu kan? Tidak Adam. Ada Adam pula apa nama ni? Tidak Nabil. Nabil ubat tak? Dia ambil pipe tu dia tak apa? Seinci dengan apa? Dengan dubur. Dah tembak lagu tu masuk dalam. Fuf. Punya nak bagi sah mandi wajib pun nanya. Masih Syekh. Nampak dah sini. Cari jangan tak mandi wajib pula lagi. Duk fikir, duk tafsir masalah. Tak mandi ya dah. Ayuh orang nak mandi. Mandi dekat kolah di. Kalau mandi dalam kolah pun kalau waswas kita tak tahu. Dalam kolah tu dia buka dubur dia tau. Tak. Dia buka dubur dia masuk ke dak lagi? Masuk ke dak lagi? Itu dia waswas tahap tu. Faham tak? Ni tidak ada apa? Tidak ada apa sini? Tidak ada ubat. Tamam? Baik. Terus lagi. Fala yadurru wusulu duhnin. Baik, min manfadhin maftuh ini ialah bayan. Bagi kata apa dia? Boleh kita buat emma dia bayan pada kata jaufan. Kita bayan pada kata ma ataupun kita buat bayan pada kata batin udhun au ihlim. Bayan bagi ma pun tak apa. Ma yusamma jaufan, barang yang dinamakan jaufan, rongga. Apa dia tu? Min manfadhin. Naam, daripada apa dia? Manfadhin, daripada rongga maftuhin yang terbuka. Naam. Naam. Bayan boleh mana-mana boleh. Fala yadurru, maka tidak mudarat. Yang ni tidak batal puasa. Manfadhin makna lubang. Maftuhin yang terbuka, makna rongga yang terbuka. Jadi maka apa wa'an wusuli ain ila ma yusamma jawfan min manfadhin maftuh. Masih. Fala yadurru wusulu duhnin bitasharrubil masammi wala ta'mil kuhli bihalqihi. Fala yadurru, maka tidak mudarat. Yakni tidak membatalkan puasa. Tidak mudaratkan puasa, tidak membatalkan kamu puasa. Usulu duhnin. Sampainya apa dia? Sampai duhnin. Sampai minyak. Sampai minyak ni maksudnya sampai ke dalam badan lah. Tamam, ataupun sampai ke dalam rongga. Bitasharrubil masami. Dengan apa dia? Dengan menyerak oleh al-masami. Al-masami dengan makna apa? Lubang apa dia? Lubang bulu. Lubang bulu roma. Ni kan ada lubang kan kecil-kecil. Bila kita sapu minyak dia akan serak. Faham tak? Maka itulah anak al-masam, lubang bulu. Bulu apa sini? Bulu roma. Inilah bulu kita ni. Kita buah minyak dia akan serak. Rambut supaya. Jadi apabila dia masuk ke dalam, batal tak puasa? Saya pun tak batal puasa. Sebab dia Bukan dubur. Bukan apa sini, rongga yang terbuka. Mafhum? Baik. Wala ta'mil kuhli bihalqihi. Dan tidak batal juga apa dia tu? Jadi wala ta'mi atah pada kata apa dia? Duhnin. Fala yadurru wusulu ta'mil kuhli. Kalau anda punya barai kitab ta'mi atah pada kata apa kitab ta'mi ke tahmu? Ta'mi atah pada duhnin. Maka tidak mudarat apa dia sampai apa dia rasa celak. Ta'mil kuhli, rasa celak
bihalqihi pada halkumnya. Rasa celak. Kuhli bihalqihi pada apa? Pada halkumnya. Tamam? Yakni kita buh celak. Mata kita buh banyak. Kita tutup lagu tu. Tiba-tiba lepas lama kita rasa bahawa celak tu lalu kat ni. Kat halkum. Maksudnya celak tu masuk dalam. Dan lalu kot tekak. Batal tak betul tak batal? Kerana dia lalu kot mana? Bukan daripada apa rongga yang terbuka. Macam mana boleh rasa? Sebab itulah perubatan terkini telah mensabitkan mata ialah rongga yang terbuka. Kerana itu kita boleh rasa sampai ke halkum. Kerana apa? Perubatan terkini telah mensabitkan moden bahawasanya mata ialah rongga terbuka. Maka mata mengikut fiqh turas al-Imam al-A'zam Muhyi Sunnah Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, mata bukan rongga terbuka. Perubatan terkini telah mensabitkan matahari ialah rongga yang terbuka. Masih. Baik. Wala yadurru dan tu kata man lam yadhuq lam yadri. Tak buat tak tahu. Buat lu beli celak lu. Celak buh banyak. Faham tak? Tak rasa lagi buh celak dalam mata. Man lam yadhuq lam yadri. Nak buat apa? Man lam yadhuq lam yadri. Man lam yadhuq lam yadri. Wa ana lam adhuq wa lam adri. Ana tak pernah cuba, ana tak tahu. Jadi takrirnya begitu. InsyaAllah. Amirruha kama ja'at. Tafaddal. Ma fi muskil. Habis bukan kritik ana, kritik tak. Wala yuftiru idza fa'ala dhalika nasiyan au jahilan au mukrahan. Wala yuftiru idza fa'ala dhalik. Wala yuftiru dan tidak apa dia yuftiru, tidak membatalkan, tidak apa, tidak dia yuftiru asal makna membuka puasa, tidak membatalkan puasa lah. Wala yuftiru dan tidak membatalkan puasa idza fa'ala dhalik, apabila melakukanlah oleh ia syakhsun, ia syakhsun zalika akan zalika ay al-mazkur lah, akan demikian tersebut, yakni zalika al-mazkur tu mana? Ay minal jima' wa ma ba'dahu. Ay minal jima'i wa ma ba'dahu. Semua tu jima' dan barang yang selepas jima' tu, istimna, istiqa'ah, dak usul ainin, dak nasian, hal keadaan lupa, jahilan tu, hal keadaan jahil. Maka kalau dia buat benda yang tersebut dalam keadaan jahil, maka tidak batal. Muradnya jahilan ma'zura. Ada ma'zura. Jahil ni jahil yang ma'zur. Jahil yang diberi uzur hanyalah dua. Yang ni apa dia? Baru masuk Islam ataupun jauh daripada ulama. Yang ni jahil pun tak nak jahil ma'zur. Kalau kata ana tak ngaji, dia kata ana mana tahu. Sebab apa tak mari ngaji? Ini bukan masalah masbuk muafiq yang dalam-dalam yang halus-halus. Ni masalah yang zahir. Orang semua pakai reti, tak boleh makan, tak boleh jimuk. Lihat tak Jimmy? Macam mana demo kata demo terlepas tak ngaji? Berat sangat tu nampak tu. Ha tak Jimmy? Kuat pergi projek sangat. Contoh. Kan Simi. Ha tak? Supaya apa? Simi diwakil kepada. Kok Simi jumpa nanti orang projek. Dia tanya Simi, dia orang ngaji tak? Ngaji. Kita terjimuk bulan puasa. Boleh ke tak? Ana macam ngaji dulu kata boleh, kata jimuk bulan puasa. Yang tu Simi bubuh. Kena projek kena ngaji juga. Kau tak ada kau Syekh. Orang apa sahabat jumpa Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, aku buat perkara yang besar. Apa dia? Jamak tu ahli fi Ramadan. Sahabat sebut apa dia? Aku jimuk ahli keluarga aku bulan Ramadan Syekh. Sebut je lah. Nabi ajak cara nak bagi kifarat tu. Au jahilan. Baru masuk Islam, jauh dengan ulama. Tempat itu jauh dengan ulama. Macam hutan-hutan. Tak. Tapi saya Dari Islam kot mana? Dari Islam orang mari tabligh masuk.
Masuk Islam, Islam. Tu ketubik. Tu pening. Tu zaman dululah, zaman lah payah. Islam nama lah. Islam nama ataupun Islam yang memang jahil. Islam reti. Yang ni dia faham kata mayang tu Fatihah. Lepas tu apa dia? Puasa tu tak makan, tak minum je. Dia faham tu ke? Dia Islam ni hampir daripada nama. Nabi kata boleh tengok pun tak ada YouTube, tak ada dulu. Orang asli. Dia ikut pada zaman lah. Dia ikut pada zaman. Tapi dia sebenarnya hatta dia dekat daripada masa Mekah dulu jumpa dengan geng-geng lama. Depa sendiri cakap ada lagi kawasan dalam Saudi yang belum diterokai. Hatta dia kalau kita pergi ada dia orang akan tembak. Dengan apa? Hatta dia yang setengah orang Arab tu kata apa? Mengetahui bahawasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu dia kata dia beriman dengan Nabi tapi dia tak tahu kata kubur Nabi di Madinah. Ni sami higal. Dan ni tidak apa peduli. Orang Arab Badui jangan kira lah Badui sungguh. Al-Arabu asyaddu kufran wa nifaqa. Hak mai bila kampung pedalaman ni, la ilaha illallah. Syaddu jafwa wa ghilzah. Bersangatan apa? Syadid. Tak? Memang tak kira perasaan orang. Tak ada. Bukan dia kata dia sepak lagu tu orang. Tak? Yang bayangkan hidup dalam keadaan apa? Di antara binatang-binatang. Bukan hidup dengan manusia, hidup dengan binatang. Anak Jimmy. Jadi jungle. Tahu jungle. Tak? Bagaimana ada juga hatta mengatakan dia ada orang Arab yang mereka terluka dekat kau. Rasa Saudi pun kalau hampa biasa pergi Mekah Madinah pun tengok di antara dua jalan. Mekah dah pindah kan. Jalan yang kosong. Kalau kita nak terluka, pergi dah terluka. Angkat bendera putih siap. Tak kena tembak tak ada apa. Tak. Dia kata apa? Ada orang Arab tu sampai kata, Abu Isa Muhammad. Kami dah mahu dengar kata Muhammad akan diutuskan. Diutuskan sudah ke? Kejut pula. Nabi dah diutuskan lama, berapa khilafah dah. Naik turun. Tak berapa fasa dah. Dia mau boleh tanya lagi Muhammad dah dibangkit ke belum. Dia ingat masih lagi zaman Nabi Isa, fatrah. Jangan nampak. Ni apa? Ni mawjudun. Tak. Bumi bukan kecil. Macam orang punya ayat apa? Ayat geng Inggeris. Bumi ni sangat kecil lah kata. Kecil ke hokmu kata. Luas je weh. Tak. Tempat yang masih belum diteroka. Mana cari tempat Yajuj Majuj? Bawa sini. Mana tempat Yajuj Majuj? Cari sini tempat Yajuj Majuj. Jalan pusing kat belakang ni. Kok tempat Yajuj Majuj. Tak tengok orang benteng besar tau. Yajuj Majuj tang ni babang hari. Kau buka kanan babi. Clear. Nampak sini? Baik. Wala yuftiru idza fa'ala dhalika nasiyan aw jahilan aw mukrah. Dan tidak batal bila melakukan jima' dan semuanya itu jahilan dalam keadaan apa? Jahil yang ma'zur ataupun nasiyan ataupun lupa. Lupa apa sini? Lupa kata apa? Hari ni hari puasa. Jima' makan sampai kenyang. Cumanya Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala qaul mu'tamad mengatakan bahawasanya makan itu sama ada banyak ataupun sedikit tidak membatalkan puasa. Sama beza dengan bab semayang. Bab puasa tak. Kerana tidak ada laisa lahu hay'atu tudzakiru, tidak ada hay'ah yang mengingatkan. Makan sikit atau banyak apa tidak apa. Batal puasa kerana zahir hadis fa innama at'amahu Allah wa saqah. Allah Taala bagi makan dan minum. Al-Imam Ar-Rafi'i mengatakan kalau makan banyak batal puasa. Makan banyak dan akan lupa. Tamam Syekh. Makan yang sedikit dan akan lupa mahallul ittifaq. Ittifaq di antara Imam Rafi'i dengan Nawawi. Kalau makan banyak, Nawawi kata apa? Imam Nawawi kata batal. Tidak batal. Hak kita duk pegang ke tak? Tu Imam Nawawi lah. Ustaz kalau makan sampai kenyang Ustaz, 3 pinggan, tak batal puasa. Tak. Lepas tu tunggu lagi sejam dah buka puasa. Tak. Makan pula. Al-Imam Nawawi rahimahullah ta'ala mengatakan pada makan yang banyak pun tidak membatalkan pada akan puasa. Wa dzakara hadzal khilaf al-Imam Al-Husni fi Kifayat al-Akhyar. Faham sini? Imam Rafi'i kalau makan banyak. Sedikit dah banyak ikut uruf. Apa elak dia? Kerana itu dia menafikan hakikat saum. Makan yang banyak menafikan hakikat puasa.
maka dia tanggung hadis Nabi SAW, innama at'amahu Allah wa saqa, iaitu makan sedikit. Karena makan sedikit itu, makan yang banyak ni nadir. Agak apa? Agak nadir. Makan yang banyak sampai 3 pinggan, tak ingat pun tahun lepas aku, oh alhamdulillah. Masya-Allah, ana terlupa. Nadir. Nadir yang ni jarang-jarang berlaku, walaupun berlaku tak nafi. Sampai ada orang dia, sahaja aku lupa. Sahaja boy kucing. Untuk makan, dia menyangka ada qaum. Hayhat hayhat, ainal qaum. Faham tak? Qaulun ila an-nar. Faham tak? Au mukrahan, ataupun dalam keadaan terpaksa. Sama juga terpaksa itu dengan syarat-syarat yang tersebut. Yakni dengan syarat-syarat yang diiktibar. Yakni apa dia? Hendaklah masalan bahawasanya dipaksa itu menepati syarat dipaksa. Seumpama apa dia? Syarat paksa ialah bahawasanya ugutan tersebut ugutan yang memudaratkan. Seumpama mengerak tangan dan jari. Adapun kalau kata demo, kalau tak mahu dak, kita tok si dah saing dengan demo. InsyaAllah sini. Baik. Begitu juga di antara syarat paksa, masalan, bahawasanya orang itu disengkakan mampu untuk melakukan perkara tersebut. Disengkakan melakukan orang sebut. Kalau kita ketua polis negara, orang main group kita, faham tak? Demo, tunggu demo. Kita kerak dengan demo. Orang kampung. Tidak disengka bahawasanya dia mampu untuk melakukan perbuatan tersebut. Sah wala musah? InsyaAllah sini. Di antaranya hendaklah apa dia? Paksaan itu apa dia? Dalam keadaan apa? Tunai. Tunai itu yang misal dia apa? Letak pistol atas kepala. Kalau hang tunggu. Demo tunggu. Demo tunggu. Kawan mari kata. Tak mari-mari. Mesti dalam keadaan apa? Lunas dan tunai. Tak kat tekak dah. Tak pistol atas kepala. Sebab tu fatwa sebagian guru kata apa? Bahawasanya kalau kita kahwin, masalah orang tu dia berzina dengan anak apa dia? Seorang lelaki. Anak perempuan lelaki sebut. Anak lelaki tu dia paksa kahwin. Dah tak kahwin ni bawa kena bunuh. Betul tak? Setengah guru kata tak sah kahwin. Kerana apa? Kahwin agak terpaksa. Tapi bila anda rujuk pada siri Syekh Abdul Hamid, dia kata tak. Yang tak sahnya macam mana? Pistol atas kepala. Ha, sebut. Qabil tu nikah. Sebut. Tak sebut. Qabil tu nikah, tembak. Ha, tak? Satu barulah apa? Barulah tak sah. Ada buah hari ni, demo tunggu. Ha, tak? Demo tak buat, kahwin sampah. Ha, tak? Kira kahwin paksa tak sah. Ha? Kira kahwin paksa ni tak sah. Kahwin paksa dengan makna apa? Tunai. Masa tengah kahwin, akad kahwin tu tunai. Dia punya apa? Ugutan tu. Ha, sebut. Tak tahan tu. Tekak-tekak. Sebut. Qabil tu nikah. Ha. Aku terima nikahnya. Tak sebut. Selak selalu. Ha, nak, kalau kata demo, tak nikah dengan anak kahwin, demo kena kita. Demo tak kenal kita siapa. Faham tak? Jawapannya dia apa? Dia kahwin juga dalam keadaan surahnya terpaksa tapi tidak sah. Ada syarat paksa dalam keadaan apa? Tunai. Yang yakun dan nafizan. Contohnya nikah kat dalam contoh. Contohnya. Ya, you nak contoh. Lepas tu Contoh ni berlakon lah. Berlakon lah. Paper kita. Kalau berlakon ni, kalau cukup syarat, sah. Kahwin. Ulama Azhar, ulama Mesir fatwa kata sah. Yang ni apa dia? Yang kita akad tu dengan pok dia betul. Dia pun ada, saksi pun ada. Sah lah kahwin. Ada apa bawa? Sebab tu Nabi SAW sebut wasalasun jidduhun najid wa hazluhun najid. 3 benda ni melawak pun jadi betul. Buat benda betul pun jadi betul. Al-nikah wa talaq wal itaq. Nikah, cerai dan juga apa membebaskan hamba. Tamam Syekh. Ada kisah tu maksudnya apa? Pak dia gurau, aku nikahkan hang lah dengan anak aku nanti bila dia aku nikah anak dia kecil ni. Ada orang tegak anak hang ni, hang kahwinkan dia pada aku. Sembang kat kedai kopi. Kat kenduri kahwin. Sembang kedai kopi. Budak kecil perempuan.
Pak dia pun cakap, aku nikahkan dengan anak aku. Aku terima nikahnya. Tu ada 2 orang saksi. Dia mai waktu umur dia tua, masa budak nak nikah dah. Dia mai waktu tua. Umur 80. Tak ada tertongkak. Tak sah kahwin. Ini isteriku. Dulu kita dah akad nikah. Salasun. Hazduhun najid. Ijituhun najid. Gurau pun jadi betul. Yelah, siapa nak bagi orang tua kahwin dengan anak darah. Umur 80 nikah dengan umur 20. Tak tahulah akhirnya dia suruh paksa cerai ke apa tak tahu. Faham tak? Allah alam cerita apa. Dia dah Rahman. Kalau paksa juga jangan salah. Tak itu. Tak ada. Ambil tok pistol atas kepala. Dia mau cerai kita. Tak? Aku cerai mu. Tak? Tidak, tolak 3. Dia kata, tolak 3. Dia kata, tolak 3. Dia kata. Tak itu. Pasal apa? Pasal dipaksa. Saya paksa saya perbuatan yang membunuh yang menyakitkan lah. Memudaratkan. Yang memudaratkan. Potong tangan, potong jari. Yang menyakitkan betul. Sekali ya. Memudaratkan. Tak seperti Pukul. kalau awak kata kalau awak tak buka puasa saya beri sakit tu. Dia masalahnya bahkan tu wajib tu. Gila. Wajib tu. Oh, gila. Bahkan tu wajib break tu. Wajib break. Maksiat. Allah alam bisawab. Tebu tolak lah. Tebu tolak bayar duit. Betul masalah dia. Yang orang tua tu. Tebu je tak boleh ya. Masalah orang tua tu nak terima ke tak? Aku tak nak 1,000 ke 2,000. Aku nak sedia. Ni mekerah belah. Sebab kita nak tarik lelaki. Dia ramai orang perempuan aku tu. Bila dia dah kena seksa dengan suami, cerita-cerita, dia suami tak mau cerai. Jadi dia tak harga yang tinggi-tinggi. 10,000. Mana pula lelaki dengar. Cerai terus. Tapi sebenarnya pejabat agama dia akan ambil ni. Cerita kita bukan dekat